Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi dan untuk um, mempergunakan sepenuhnya peluang di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini untuk mempergandakan amalan dan untuk juga kita mengambil pentebaran daripada amalan-amalan soleh, termasuklah untuk menghayati nilai-nilai dan isi-isi Al-Quran Al-Karim sebagai pendamping utama kita. Bulan Ramadan ini juga merupakan satu bulan yang kita dikatakan bulan yang kita slow down lah daripada rutin-rutin biasa kita, kerana bulan Ramadan ini menyediakan seperti jumbo sale dari segi pahala dan amalan-amalan kebajikan lain, termasuklah dalam kita mendampingi Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi intipati daripada juzuk yang ketiga. Juzuk ketiga Al-Quran Karim, yang mana juzuk ketiga ini bagi saya seumpamanya seperti pertemuan di antara dua surah yang antara yang terpanjang dalam Al-Quran. Pertemuan di antara dua surah yang terpanjang dalam Al-Quran dan merupakan surah yang paling bermakna, yang mengandungi pelbagai kisah dan tauladan. Kisah-kisah tauladan, ayat-ayat hukum dan sebagainya. Jadi dalam juzuk ketiga ini, ianya mengandungi sebahagian surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah ini daripada ayat 253 hingga ayat 246, manakala Ali Imran daripada ayat pertama hingga ayat ke-92. Jadi secara umumnya ada dua bahagian lah dalam juzuk yang ketiga ini, iaitu bahagian yang menyempurnakan surah Al-Baqarah yang telah pun merangkumi dua juzuk yang pertama tadi, juzuk pertama dan kedua. Jadi juzuk ketiga ini seperti menyempurnakan konten-konten, isi-isi dalam surah Al-Baqarah tadi. Dan yang kedua, ayat-ayat yang awal dari surah Ali Imran, iaitu surah yang ketiga dalam Al-Quran. Jadi untuk bahagian pertama iaitu daripada surah Al-Baqarah, ayat 253 dan 256 ini masih meneruskan isi pokok, intipati pokok dalam juzuk-juzuk yang terawal tadi, iaitu menyentuh kepada isi pokok tentang memperteguhkan akidah dan ketuhanan dan mempersiapsiagakan umat Islam, terutama umat Islam di Madinah pada itu. Umat Islam di Madinah pada itu mempersiapsiagakan umat Islam di Madinah untuk memikul tugas-tugas umat Islam yang lebih besar akan datang. Sebab masa di Mekah, umat Islam diterapkan dengan nilai ketuhanan dan tauhid. Selepas hijrahnya kaum muslimin daripada Mekah ke Madinah, kebanyakan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah lebih kepada ayat-ayat yang berbentuk muamalah. Macam mana umat Islam berhubungan di antara sesama lain. Jadi seolah-olah mempersiapsiagakan umat Islam ini untuk memikul amanah yang lebih besar lagi untuk akan datang. Dan mereka juga sepertinya sudah agak bersedia untuk memikul amanah tersebut, kerana selepas 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW telah wafat dan meninggalkan mereka dengan Al-Quran sebagai azimat dan pedoman sepanjang zaman. Jadi surah ini mempersiapkan umat Islam untuk memikul amanah yang lebih besar selepas itu. Dan bekalan yang diberi kepada mereka ini dalam pelbagai bentuk lah, dalam bentuk ayat hukum, kisah-kisah tauladan umat-umat yang terdahulu,
dengan pengalaman rasul-rasul yang terdahulu. Okey, diberi kisah-kisah tentang perjuangan rasul-rasul yang terdahulu, pengalaman manis, pengalaman pahit, okey. Dan memperingatkan sesama sendiri tentang matlamat dan tugas hakiki mereka sebagai pejuang dan dai sepanjang zaman. Dan juga Al-Quran juga memberi indikator, cara, tips kepada pekerja-pekerja dakwah, iaitu merupakan antara ahli Madinah pada waktu itu, untuk menghadapi pelbagai tribulasi yang akan berlaku akan datang. Iaitu macam mana untuk menghadapi generasi-generasi selepas itu. Dan kita boleh nampak dari segi surah Al-Baqarah di penghujungnya dan di awal Ali Imran, uh, Al-Quran ini merupakan satu alat yang amat dinamik, praktikal, yang memberi tips-tips yang aktif, positif, dinamik, sesuai sepanjang zaman, dan merupakan satu alat sebagai pedoman kepada sesiapa sahaja yang ingin kebenaran. Okay. Jadi untuk tema utama yang saya ingin fokuskan pada sesi tadabbur kali ini, saya ingin ambil salah satu daripada ayat-ayat di penghujung Al-Baqarah ini yang berkisar tentang hubungan sesama manusia dalam aspek ekonomi. Ya, aspek ekonomi. Manusia berhubung sesama sendiri dalam pelbagai aspek. Ya, aspek kekeluargaan, aspek politik, aspek perundangan lain, ya, dan juga aspek ekonomi. Dan Al-Quran menyediakan tips, garis panduan yang jelas bagaimana manusia berhubungan sesama sendiri dan apakah cabaran-cabaran yang mungkin akan mereka hadapi dalam aspek ekonomi ini. Iaitu kita mulakan, kita fokus, kita zoom terutamanya kepada ayat 275 surah Al-Baqarah hingga ayat 283 surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini secara umumnya, Al-Quran menggambarkan bahawa manusia ini sama sendiri saling perlu memerlukan, sebab ekonomi ini merupakan satu asas di mana manusia ini perlu kepada antara satu sama lain, kerana mereka mungkin tak mampu nak membekalkan keperluan sendiri. Mereka perlukan orang lain membantu mereka membekalkan keperluan mereka. Dan perhubungan ini berdasarkan konsep berkongsi rezeki, saling menolong, saling bersusah payah bersama-sama. Dan salah satu indikator yang Al-Quran ini ketengahkan dalam ayat 275 ini, iaitu Al-Quran dengan secara jelas menjelaskan bahawa amalan riba ini adalah tidak dibenarkan sama sekali. Aspek ekonomi ini, kita boleh terlibat dengan apa saja bentuk ekonomi, aktiviti ekonomi, tetapi kita perlu sedar bahawa salah satu virus, unsur yang amat negatif yang boleh menjejaskan hubungan ekonomi, keperluan ekonomi di antara manusia ini adalah virus riba. Dia ada banyak virus dalam ekonomi ini, dalam sistem ekonomi ataupun perhubungan dalam aspek ekonomi. Ada virus yang kita namakan virus riba, ada virus yang kita namakan virus ketidakpastian, gharar, ada virus yang kita namakan aspek perjudian. Perjudian, maisir. Ini adalah 3 virus yang menyebabkan manusia boleh bercakaran dan boleh menzalimi di antara satu sama lain. Jadi surah Al-Baqarah ini, ayat 275, Allah menerangkan beza antara amalan riba dan jual beli berasaskan keuntungan. Beza antara riba dan keuntungan, sebab pada masa dahulu, termasuklah masa zaman Rasulullah SAW, aktiviti ekonomi di Madinah didominisasikan oleh kaum Yahudi.
Okey, dan kaum Yahudi ini mengenakan bunga kepada jual beli dan juga kepada aktiviti berhutang dan jual beli. Jual beli yang bertangguh. Jadi masa tu um, uh, sahabat-sahabat ahli Madinah pun agak tidak pasti apa beza riba dan keuntungan. Sebab keduanya macam sama tapi tak serupa. Keduanya sama dalam aspek ada penambahan kepada nilai pokok tu, kan? Kalau kita pinjam 1,000, kena bayar balik 2,000 contohnya. Jadi ada penambahan 1,000 lagi. Sama juga jual beli dengan keuntungan. Harga pokok mungkin 1,000, jadi penjual menjual kepada pembeli dengan harga 2,000 contohkan. Jadi uh, keuntungan yang diambil juga 1,000. Jadi ada penambahan 1,000. Jadi apakah beza antara riba dan keuntungan? Jadi bukan sahaja kita hari ini yang tak tahu, kadang-kadang mungkin confusion ini, ketidakpastian ini rupanya telah berlaku sejak berzama-zaman. Jadi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ini memang menjelaskan dengan jelas tapi dalam bahasa yang agak umum tapi jelas dan tegas. Okay? Allah berfirman, Allah membenarkan jual beli dengan keuntungan tetapi mengharamkan amalan riba. Satu dibenarkan, satu dilarang. Okay. Mungkin saya boleh tunjuk kat sini, illustration di sini. Sikit lah. Okay. Apa beza antara riba dan keuntungan? Satu dibenarkan, yang biru itu dibenarkan dan satu diharamkan. Jadi apakah bila ulama mufassirin membuat kajian, tentunya ada sifat-sifat dalam aktiviti yang mengandungi riba dan aktiviti yang mengandungi keuntungan, tentu ada sifat-sifat yang membezakan antara keduanya. Al-Quran memang meletakkan batu asas yang jelas. Satu dibenarkan, satu dilarang, diharamkan. Jadi para pengkaji, para mufassirin mengetengahkan 3 tips untuk mengenal pasti beza antara riba dan keuntungan, iaitu ianya berasaskan kepada apa kita panggil timbal balik, counter value, iwad, timbal balik, counter value atau iwad. Kalau pada perundangan kita ada belajar tentang konsep consideration. Consideration adalah bentuk timbal balik. Apa yang kita dapat, balasan bila kita membayar harga sesuatu, kita mendapat barang belian. Jadi itu timbal balik. Itu yang membezakan antara riba dan keuntungan. Jadi apakah benda asas yang boleh menjadi asas kepada timbal balik ini yang membezakan antara riba dan keuntungan? Ada tiga, iaitu usaha. Penjual bila dia menjual barangnya dengan mengambil keuntungan 100% sekalipun, nilai pokok katakanlah 1,000, dia menjual dengan harga 2,000, dia ambil keuntungan 100%. Jadi yang lebihan itu dikira keuntungan kerana pembeli telah mengambil menghabiskan usaha untuk mendapatkan barangan itu. Dia bukan kata tunggu macam pemberi hutang, kan. Dia tak ada buat apa-apa, dia tunggu sahaja. Tapi orang pun, penghutang pun membayar hutangnya dengan lebihan, iaitu ini lebihan ini dipanggilkan riba. Tetapi keuntungan, penjual yang mengenakan keuntungan itu betul-betul mengeluarkan usaha. Contohnya kalau kita jual air mineral, katakanlah harga pokok kita 50 sen sahaja, tapi kita jual RM1, 100% keuntungan. Kita betul-betul pergi ke Maidin, ke mana-mana store, pergi beli dan pergi angkut mineral water tu, dan susun kan ke arah-arah mana-mana, RM1 harga. Kedua, salah satu lagi indikator kepada timbal balik ini adalah penjual mengambil risiko. Risiko dari hak pemilikan tadi.
jual mineral water ada risiko. Katakanlah botol terpecah ke, kan, uh, pembeli tak bayar, kan, kita akan ternampak kan, mineral water dijual terak RM1, tak ada orang jaga pun, atas pembeli nak bayar ke tidak, itu risiko. Ketiga, penjual juga um, berhadapan dengan tanggungjawab. Katakanlah pembeli sudah minum mineral water tu, tiba-tiba sakit perut. Dia sakit perut, tak tahulah kenapa, apa bahan dalam mineral water tu menyebabkan dia seperti food poisoning, keracunan makanan, keracunan minuman. Jadi penjual perlu bertanggungjawab. Mungkin perlu uh, menanggung kos rawatan, kos ubat, ataupun memberi ganti, refund harga ataupun barang yang lebih baik. Jadi imbalan inilah yang memberi hak kepada penjual untuk mendapat lebihan yang kita namakan keuntungan, bukan riba. Perbezaan itu memang amat tipis, very slim difference. Okey. Dan selepas diberi penerangan yang ringkas, riba diharamkan, tapi kelebihan dari segi keuntungan dibenarkan. Allah menjelaskan dengan nada yang amat tegas, iaitu amalan riba ini tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Dan sebenarnya inilah salah satu perkara dosa besar yang Al-Quran menegaskan Allah dan Rasul isytihar perang kepada pengamal riba. Pengharaman arak, walaupun dibuat secara pengharaman arak kan dibuat secara berperingkat kan, dekat 1, 2, 3, tapi tak adalah Allah dan Rasulullah isytihar perang. Tapi riba ni once and for all, wa harrama riba, tegas, firm. Dan selepas itu dinyatakan sekiranya kamu tetap mempraktikkannya, mengamalkan riba, bersedialah, iaitu Allah dan Rasul isytihar perang. Maksudnya besarnya dosa mereka yang terlibat dan mengamalkan riba. Kerana apa? Kerana apa? Kita pun tengok hasil amalan riba pada hari ini. Kerana riba ini merupakan salah satu fitnah malapetaka umat setiap zaman yang menjejaskan ekonomi. Dan sebenarnya inilah salah satu sebab berlakunya krisis ekonomi global, berasaskan amalan riba. Kalau kita ingat masa krisis ekonomi tahun 10 tahun lepas, 2008-2009, ingat tak? Sebab ekonomi yang tidak kukuh, senang goyah berasaskan riba hanya kerana spekulasi. Begitu juga baru-baru ini financial crisis kerana terutama di US, kerana amalan-amalan hutang yang tiada sandaran dan tentunya berasaskan riba. Dan telah dibuktikan bahawa sistem ekonomi dan perbankan Islam kekal tanpa terjejas dengan banyak. Sampai kan Pope di Vatican City pun mengakui bahawa kewangan Islam dan ekonomi Islam ini seperti ada sesuatu rahsia menyebabkan tidak banyak terjejas. Apakah rahsia itu? Bebas daripada riba. Bebas daripada riba. Dan seterusnya Allah menggambarkan macam mana keadaan orang yang terlibat dengan riba, iaitu digambarkan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Dengan serabainya semua tu kan. Dan dilaknat sampai bila-bila. Mereka yang terlibat dengan riba. Seterusnya, Al-Quran memberi panduan kepada mereka yang sedar tentang penglibatan mereka dalam amalan riba dan mereka ingin bertaubat, ingin membuat kebaikan. Jadi Al-Quran menggariskan cara-cara bila kita mahu bebas daripada riba. Iaitu pertama, kita boleh ambil balik nilai pokok tadi. Contohnya, kalau kita bagi pinjam 1,000, kita boleh ambil balik 1,000 sahaja. Tak boleh lebihan tadi. Kalau penghutang sudah membayar termasuk dengan lebihan, itu riba, jumlah itu kita perlu beri sebagai sedekah lah. Kan?
beri kepada kebajikan, tapi kita tak boleh ambil mileage kepada sedekah itu. Dan selepas itu juga Allah menggariskan, sekiranya kamu terlibat dengan riba dalam bentuk memberi hutang kepada pemiutang, dan pemiutang ini tidak mampu untuk membayar kerana mungkin ada kesusahan, contohnya macam sekarang kan musim pandemik, ramai orang kehilangan kerja, mata pencarian terjejas, dan pada mereka yang berhutang mungkin mereka tidak mampu untuk membayar hutang mengikut perjanjian. Jadi surah Al-Baqarah ini mengajar manusia, sebab konsepnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling geranti-menggeranti. Ini asas dalam surah terakhir Al-Baqarah ni. Macam dia menyempurnakan semua asas-asas tauhid dan akhlak dan muamalah dalam Islam ini. Jadi kalaulah pemiutang ini tidak mampu membayar, maka berilah tempoh. Extend, panjangkan tempoh pembayaran balik. Jelas sangat ayat Quran ni. Dan sekiranya kamu memberi yang nilai pinjaman tadi sebagai sedekah, itu lebih baik bagi kamu. Ini memang disebut dengan jelas dalam surah, dalam ayat dalam ayat 270, dalam ayat 280. Ayat 280. Al-Quran menyarankan sekiranya pemiutang tidak mampu membayar hutangnya, berilah tempoh masa, panjangkan tempoh pinjaman tadi, dan sekiranya kamu memberi sebagai sedekah, itu lebih baik bagi kamu. Mengikut para mufassirin, ramai para mufassirin, bila mereka ingin tafsir ayat ini, mereka kata ini antara ayat yang misteri, di mana Allah tinggalkan seperti question mark, tanda soal kepada kita. Ayat misteri yang menunjukkan bahawa ada bonus, ganjaran yang bonus di situ. Sebab Allah kata sekiranya kamu mengetahui, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu memberinya sebagai sedekah, ianya lebih baik kepada kamu sekiranya kamu tahu apa ganjarannya sebalik itu. Sebab tu setengah mufassir kata, kalau kita bagi sedekah yang kita bagi hutang tu kan, kita seolah dapat dua ganjaran. Pertama, kita mempermudahkan mereka kesempitan daripada dibelenggu hutang. Kedua, kita dapat pahala sedekah tadi. Kan pahala sedekah kan antara amalan yang kita bawa sampai bila-bila. Amal jariah kan. Jadi itulah misterinya dari segi ganjaran dalam ayat 280. Okay. Dan sebenarnya konsep infak, sedekah, merupakan salah satu aspek ekonomi yang penting. Sekarang pun kebanyakan institusi-institusi kewangan pun sebenarnya ke arah kewangan sosial, kita panggil social finance. Kerana sesuatu ekonomi itu akan bertambah kukuh dengan sekiranya ada nilai sosial ataupun kemasyarakatan membumi di kalangan institusi kewangan daripada terlalu mengejar keuntungan dan ganjaran duniawi. Dan ini ke konsep yang kita namakan perkongsian kekayaan. Perkongsian kekayaan di kalangan masyarakat agar sesuatu resources dan kekayaan itu tidak hanya berlegar di kalangan golongan yang sama ataupun grup yang sama. Jadi itu antara sarana Al-Quran kepada mereka yang ingin bertaubat ataupun membersihkan mereka daripada saki-baki riba. Seterusnya, ayat 282. Ayat 282 yang merupakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu muka tu ayat 282 yang kita namakan ayat hutang. Ayat dain, ayat hutang. Ayat yang menggariskan panduan-panduan bila kita terlibat dalam kegiatan hutang. Kita terlibat dalam sesuatu transaksi dan kita
penyempurnaan transaksi itu dibuat secara bertangguh. Contohnya kalau kita berhutang dari segi duit, kita bayar sikit-sikit bertangguh akan datang. Kalau kita beli barang, kita tak bayar cash on the spot, tapi kita bayar sikit-sikit installment. Itu berhutang lah, berhutang. Al-Quran telah menjelaskan cara-cara berhutang. Sebab tu berhutang ini dibenarkan dalam Islam, tetapi ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Iaitu sekiranya kamu berhutang, pertama, kamu perlu tulis hutang kamu. Perlu dokumenkan. Perlu tulis dan persetujui dan tulis. Sebab ini merupakan salah satu bukti untuk kita sebagai asas untuk kita mengutip hutang itu akan datang. Sebab itu pun tanggungjawab sebagai pemberi hutang. Kita pun ingin membebaskan pemiutang daripada bebanan hutang. Sesuai dengan doa seranan Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang kelihatan stres. Satu hari itu Rasulullah nampak sahabat ni sepertinya tertekan, stres. Jadi Rasulullah pun bertanya, tidak tak engkau sekiranya aku ajarkan satu doa untuk kamu bebaskan diri kamu daripada tekanan dunia ini. Apakah doa tersebut? Doa ini sebenarnya antara doa-doa yang dikumpulkan oleh Imam Hasan Basri dalam surat. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Min ghalabatid dain. Aku berlindung daripada dililit hutang. Kerana apa? Bila kita dililit hutang, kita tidak akan bebas dari ditindas oleh manusia. Kita tak bebas. Tak bebas. Kita tak mempunyai kehidupan bebas. Kerana apa saja rezeki kita dapat, gaji kita dapat, di dalam gaji kita ada hak pemiutang. Kita kena bayar hutang dulu. Jadi kita tak boleh nak enjoy dengan gaji kita, pendapatan kita. Kita tak boleh nak membeli apa yang kita nak. Kan? Selagi kita belum melangsirkan hutang kita. Sebab itulah orang berhutang ni tidak dapat cium bawang syurga. Walaupun mereka ini mati sebagai syahid di medan perang. Kita tahu kan orang yang syahid di medan perang kan, dia memang tanpa hisap. Tak perlu mati pun sekalipun. Kerana terlalu suci jasad mereka yang syahid di medan jihad. Tetapi, kalaulah syuhada ini berhutang, tetap terbelenggu. Tetap tidak boleh bebas daripada bebanan hutang untuk dituntut haknya oleh pemiutang. Jadi syarat pertama ayat 282 gariskan, bila kamu berhutang, sama ada kamu memberi hutang atau kamu sendiri berhutang, wajib kamu tulis hutang. Wajib kamu tulis hutang. Bila tulis itu, katakanlah kita berhutang, tak ada alat tulis. Tak ada cara untuk kita dokumenkan perjanjian hutang itu. Jadi Al-Quran pun senarakan cara kedua. Iaitu, bawalah saksi. Kena ada saksi yang boleh membuktikan bahawa wujudnya kontrak hutang antara pemiutang dan penghutang. Dan penghutang. Dan digariskan juga apakah hak-hak, syarat-syarat dan tanggungjawab saksi ini. Seperti contohnya saksi ini perlu 2 orang lelaki. Ataupun kalau tak boleh 2 orang lelaki, kena seorang lelaki, 2 orang perempuan. Saksi ini tak boleh ditindas. Kena diberi kebebasan. Kerana siapa menindas, siapa memaksa saksi ini, dikira berdosa. Ada beberapa lah garis panduan untuk perlindungan saksi kepada aktiviti hutang ini. Sekiranya kertas tak ada, pen tak ada, saksi pun tak ada orang. Kita berdua sahaja. Katakanlah hutang itu berlaku di tengah-tengah padang pasir, tak ada orang lain. Hanya ada pemiutang dan penghutang. Pemberi hutang dan penghutang. Maka apakah sarana Al-Quran? Cara ketiga, hendaklah kamu memberi pajak harta kamu sebagai sebagai gantilah. Jadi pemiutang akan memegang harta kamu
sehingga kamu melangsaikan hutang. Pledge, inilah konsep pajakan kepada hutang. Okey, konsep pajakan ini ialah untuk uh, melindungi hak-hak pemberi hutang sebenarnya. Jadi sebagai ganti kepada hutang tu, pemberi hutang ada hak untuk uh, memegang harta penghutang sampai penghutang melangsaikan hutangnya. Jadi nampak tak jelas sangat apa sarana Al-Quran dalam aktiviti ekonomi di kalangan umat manusia ini. Dan seterusnya penama Al-Baqarah ini Allah terus memperkukuhkan asas-asas keimanan, ketakwaan, tauhid umat Islam, merupakan asas rukun iman, dan sebab itulah ayat-ayat terakhir Al-Baqarah juga dikira sebagai antara ayat-ayat maksur yang elok kita amalkan. Dan kemudian diikuti dengan surah Ali Imran lah. Okay, surah Ali Imran ni pun memang surah yang amat menarik. Kalau kita tahu surah Ali Imran, surah banyak kisah menarik. Hukum, cerita, macam satu novel Ali Imran ni. Kalau kita ada peluang untuk mentafsir mungkin dalam ruang yang lain pula. Dan sebenarnya antara intipati surah Ali Imran yang terawal ni, Allah seperti menceritakan sebahagian kehidupan kaum muslimin di Madinah dari masa tahun kedua hijrah, maksudnya daripada perang Badar yang mana kaum muslimin diberi kemenangan yang tidak disangka-sangka, hingga tahun ketiga hijrah di mana berlakunya perang Uhud, di mana kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang teruk. Jadi Allah ingin memberi persediaan kepada kaum muslimin bahawa ini antara benda yang mereka akan hadapi akan datang. Okay? Kamu akan kuat bila kamu bersatu hati, bila kamu bersatu dalam satu jemaah, bila kamu ada walak kepada pemimpin, bila kamu berjaya menguruskan perbezaan di antara satu sama lain. Dan pelajaran daripada perang Uhud, okay, walaupun kamu hebat macam mana sekalipun, kalau kamu tidak bersatu, kamu terleka dengan kemewahan dunia, ghanimah-ghanimah yang mungkin hasil daripada kemenangan sementara. Kamu tidak mengikut arahan ketua, kamu ada kepentingan peribadi, maka dia akan memberi kesan kepada keseluruhan umat Islam secara umum. Mungkin salahnya kamu seorang, dua, atau kumpulan, tapi memberi fitnah dan gambaran buruk kepada umat Islam keseluruhannya. Dan surah ini juga menekankan faktor penyatuan. Dan di situlah mulanya ada peristiwa yang menyedihkan lah. Munculnya golongan, contoh golongan munafikin di Madinah. Ini yang digambarkan dalam surah Ali Imran. Selepas Al-Baqarah menerangkan aspek ketuhanan, hubungan dengan Allah macam itu, hubungan manusia macam itu, Ali Imran datang menerangkan apakah antara ancaman-ancaman yang akan berlaku di depan kamu nanti. Sebab kamu dah jelas tanggungjawab kamu sebagai umat Islam, da'i dan murabbi. Kamu perlu bersedia untuk menghadapi pelbagai dugaan cabaran akan datang, terutamanya cabaran dugaan dalaman dengan kamu sendiri. Dan Allah menyuruh kepada penyatuan di kalangan umat Islam. Kerana antara fitnah terbesar umat Islam hari ini adalah ujian penyatuan. Sehingga umat Islam bersatu, sehingga itulah kemenangan yang Allah janjikan tidak akan muncul. Okay? Bila kita tanya bilakah kemenangan Islam akan muncul, Allah selalu kata, ianya qarib, dekat. Okay? Tapi rupanya antara indikator kemenangan itu adalah sehingga umat Islam ini bersatu. Okay? Jadi itu sajalah antara intipati tadabbur Al-Quran juzuk ketiga pada hari ini yang saya boleh kongsikan. Dan sememangnya juzuk ini, iaitu pertemuan antara Al-Baqarah dan Al-Imran, memang amat dekat dengan hati saya terutama sekali sebagai penggiat dalam industri kewangan dan ekonomi Islam di tanah air. Apa kebaikan, manfaat yang kita kongsikan pada sesi ini semuanya daripada ilham dan hidayah daripada Allah. Alhamdulillah. Apa saja kekurangan
lebih ataupun mana-mana yang kurang mana-mana, semuanya berpunca daripada kelemahan saya sendiri dan saya memohon maaf. Apa pun, selamat berpuasa dan uh, uh, apa kita panggil, enjoy bulan Ramadan ini, dan harap-harap ini bukannya merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita pada tahun ini. InsyaAllah kita ada rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, kemudahan. InsyaAllah kita uh, akan berjumpa Ramadan untuk akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ramadan Karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.